Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Filzah akan memulakan pembentangan bagi tajuk kumpulan kami iaitu Az-Zabnu wal Jihah. Dr. Tamam Hassan telah membahagikan sistem bahasa kepada tiga iaitu An-Nizamus Sauti, An-Nizamus Sarfi dan juga An-Nizamun Nahwi. Az-Zabnu wal Jihah ini berada di bawah sistem bahasa An-Nizamu An-Nahwi iaitu sistem tata bahasa. Kita lihat kepada perbezaan Az-Zabnu dan juga Az-Zaman. Ahli-ahli bahasa Arab terdahulu mempunyai tidak membezakan makna antara Az-Zabnu dan juga Az-Zaman kerana mereka menyatakan bahawa dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama iaitu masa. Pendapat tersebut adalah bertentangan dengan pendapat ahli-ahli bahasa moden iaitu menurut Dr. Tamam Hassan, Az-Zaman mempunyai maksud waktu, time, iaitu sesuatu ataupun kuantiti masa yang boleh diukur seperti saat, jam, minit, siang, malam. Manakala Az-Zamnu merujuk kepada kala ataupun tense. Tense ini adalah rumus yang menunjukkan berlakunya peristiwa dalam konsep masa yang berbeza iaitu dia mempunyai bila sesuatu perbuatan itu dilaksanakan dengan lebih terperinci. Konteks merupakan elemen yang penting iaitu bagi masa untuk kata kerja dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua iaitu kata kerja morfologi Az-Zamnu As-Sarfi dan juga Az-Zamnu An-Nahwi iaitu kata kerja tata bahasa. Dr. Tamam Hassan telah membezakan antara Az-Zamnu An-Nahwi dan juga Az-Zaman Al-Nahwi dalam bukunya yang bertajuk Al-Lughatul Arabiyyah Maknaha wa Mabnaha. Dr. Tamam Hassan telah membezakan istilah Az-Zamnu An-Nahwi dan juga Az-Zaman Al-Nahwi kepada tiga iaitu Az-Zamnu An-Nahwi ataupun masa untuk kata kerja tata bahasa iaitu berfungsi konteks konteks yang berfungsi yang ditampilkan oleh kata kerja, kata sifat dan kata nama perbuatan. Kata nama perbuatan ini bermaksud apabila isim ditukarkan kepada fi'il kepada bentuk kata kerja. Seterusnya Az-Zamnu As-Sarfi atau masa morfologi merujuk kepada bentuk-bentuk kata kerja dan fungsi bentuk kata kerja tunggal di luar konteks. Fungsi bentuk kata kerja tunggal di luar konteks itu bermaksud masa morfologi ini hanya melibatkan rumus-rumus kata tunggal, rumus yang sedia ada seperti fa'ala, yaf'alu, if'al, itu kata kerja tunggal dan di luar konteks, tidak seperti Az-Zamnu An-Nahwi yang melibatkan konteks. Kedua, zamanul iktiran ataupun masa yang menghubungkan di antara dua peristiwa, yang mana zaman iktiran ini menggunakan istilah-istilah di bawah zaraf zaman seperti idza, ayyan, lamma, mata. Kata-kata zaraf zaman ini adalah untuk menghubungkan antara peristiwa sebelum, ayat sebelum ataupun dan juga ayat selepasnya. Seterusnya yang ketiga, zamanul awqat. Masa bagi jenis ini adalah melibatkan kata nama yang membawa maksud kepada kategori zaraf dan penggunaannya. Terdapat 4 aspek yang disebutkan oleh Dr. Tamam Hassan bagi menggambarkan contoh zamanul awqat. Yang pertama adalah al-masadir. Contohnya ataika qudumul hajj. Yang kedua, ismu az-zaman iaitu kata nama yang diambil dari kata kerja dan ianya menunjukkan masa berlakunya sesuatu perbuatan tersebut. Contoh ayatnya adalah ada al-fallahun inda maghrib asy-syams. Telah pulang para petani ketika tenggelamnya matahari. Maghrib itu merupakan kata nama, kata nama yang telah
ambil daripada kata kerja. Jadi maghrib itu merujuk kepada waktu tenggelamnya matahari. Okey, seterusnya sebahagian asmaul mubhamah. Apa dia asmaul mubhamah? Ada 3 kat sini nyatakan, iaitu asmaul a'dad, asmaul maqadir dan juga asmaul awqat. Okey, asmaul maqadir ni apa? Asmaul maqadir ini adalah kata nama yang boleh diukur seperti luas kawasan, berat dan waktu jam. Contoh yang sesuai bagi tajuk bagi asmaul maqadir ini adalah kam sa'ah baqiyatu hunak. Sa'ah. Sa'ah itu merujuk kepada asmaul maqadir. Seterusnya asmaul a'dad. Asmaul a'dad ini adalah kata nama bilangan yang menjadi penerang kepada jumlah frasa, nama dan hadir sebelum frasa tersebut. Contohnya khamsatu ayyam wa thalatha layalin. 5 hari, 3 malam. 5 dan juga 3 merujuk kepada asmaul a'dad. Seterusnya asmaul awqat seperti hina, sa'a, yaum, ba'da, qabla, duna dan sebagainya lah. Seterusnya asmaul azmina. Asmaul azmina contohnya adalah seperti sekarang, al-an, ams, amsin, sahrun, masa, sahwatun, asyiyah. Asmaul azminah lebih kepada waktu-waktu daripada pagi hinggalah ke malam, seperti subuh. Subuh, sahrun, sahrun, masa, asyia. Dia waktu-waktu daripada malam, daripada pagi hingga ke malam. Kita pergi kepada apa itu az-zamnu an-nahwi dan juga az-zamnu as-sarfi. Nahwu adalah sistem yang berhubung ataupun mempunyai hubungannya dengan konteks. Nahwu ini adalah ilmu yang berkaji dengan tentang ayat. Manakala bidang yang dilihat dalam az-zamnu as-sarfi melibatkan sistem pembentukan kata. Jadi az-zamnu as-sarfi ini hanya terhad kepada rumus kata kerja, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Yang rumus-rumus yang kita dah hafal itulah kan. Zahaba, zahaba, zahabu. Itu rumus kata kerja yang dimaksudkan. Maka kedua-dua masa ini mempunyai perbezaan dan maknanya, iaitu secara ringkasnya az-zamnu an-nahwi melibatkan fungsi konteks, manakala az-zamnu as-sarfi melibatkan fungsi rumus ataupun formula kata kerja. Ahli-ahli nahwu berpandangan bahawa az-zamnu as-sarfi merupakan ataupun mudah untuk ditentukan, sehingga mereka menjadikan az-zamnu as-sarfi itu sebagai sistem masa. Maka mereka mengaplikasikan rumus-rumus ataupun az-zamnu as-sarfi itu ke dalam konteks az-zamnu an-nahwi. Sebagai contoh, masa lampau fi'il madhi ada kalanya akan membawa makna masa akan datang, konteks masa akan datang. Kita lihat dalam gambar raja dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan az-zamnu an-nahwi. Kita lihat isim madhi. Kita lihat di sini kata nama al-madhi, al-mudhari dan juga al-amar yang membawa sirah. Rumus dia adalah fi'il madhi fa'ala, al-mudhari yaf'alu dan juga al-amar if'al. Kita lihat di sini al-madhi. Al-madhi bila dimasukkan dalam konteks ayat ataupun dalam konteks ayat zaman nahwi, al-madhi boleh membawa maksud al-madhi juga. Boleh membawa maksud masa lampau juga, boleh juga membawa maksud al-hal, sekarang dan juga al-istiqbal, waktu masa akan datang. Al-mudhari pula boleh apabila dalam zamnu nahwi, dalam konteks zamnu nahwi, al-mudhari boleh jadi ayat yang membawa maksud masa lampau. Boleh membawa masa lampau, boleh juga membawa maksud sekarang, masa akan datang dan juga al-istimrar. Istimrar ni berterusan.
Okey, seterusnya kita lihat pada amar pula. Amar pula boleh membawa maksud sebagai sekarang dan juga boleh membawa maksud untuk masa akan datang. Okey, seterusnya az-zamnu as-sarfi. Okey, zamnu sarfi pula ia lebih kepada tetaplah. Okey, dia punyai rumus dia tu tetap kat situ saja. Okey, contoh al-madi, sirah dia fa'ala, zamnu dia madi. Okey, itu je. Dia tunggal di luar konteks. Okey, bila berada di luar konteks, ianya tunggal. Okey, al-madi membawa maksud madi, al-mudhari' membawa maksud al-hal, dan al-amr membawa maksud istiqbal, masa akan datang. Okey, ini basic lah yang kita dah tahu, yang kita dah sedia tahu. Okey, sebagaimana yang dinyatakan bahawa az-zamnu an-nahwi melibatkan fungsi dalam konteks. Okey, jenis konteks tersebut yang dimasukkan oleh konteks itu boleh dilihat daripada jenis mabani jumlah, iaitu terbahagi. Okey, kita lihat kepada gambar rajah ini. Ini dia jumlah yang dimasukkan konteks zamnu nahwi, iaitu terbahagi kepada dua dari segi jumlah khabariyah dan juga jumlah insya'iyah. Okey, di bawah jumlah khabariyah terdapat isbat, nafi dan juga ta'kid, manakala di bawah insya'iyah manwi talabiyah, syartiyah dan juga ifsahiyah. Okey, ini adalah konteks yang dimaksudkan dengan zamnu nahwi. Okey, dalam buku Tamam Hasan, Dr. Tamam Hasan telah menyatakan bahawa ahli-ahli nahwu menegaskan apabila rumus berada dalam ayat khabariyah, musabbatah wal muakkadah, rumus-rumus tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungannya dalam konteks. Maksudnya dia membawa maksud yang samalah. Contoh macam madi, maksudnya madi. Okay, akan tetapi dalam ayat penafian, yang menggunakan fi'il mudhari', apabila diletakkan huruf lam di hadapan fi'il mudhari' tersebut, dia tidak membawa maksud waktu sekarang, mudhari' kan, waktu sekarang, tapi dia membawa maksud peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Selain itu, dalam jumlah insya'iyah, fi'il madi ada kalanya membawa maksud sekarang ataupun membawa maksud masa akan datang, iaitu sekiranya digunakan dalam konteks doa, syarat dan juga galakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis ayat yang pertama, iaitu jumlah khabariyah al-musabbatah. Okey, ayat bagi jenis ini menggunakan dua rumus, iaitu fa'ala bagi fi'il madi dan juga yaf'alu bagi menunjukkan peristiwa yang berlaku pada al-hal dan juga al-istiqbal, pada masa sekarang dan juga masa akan datang. Okey, setiap zaman mempunyai aspek-aspeknya. Okey, setiap jumlah ayat mempunyai aspek-aspek yang menunjukkan lebih terperinci bilakah satu peristiwa itu berlaku. Okey, sebagai contoh, aspek dalam jumlah musabbatah ini, fi'il madi mempunyai 9 aspek, iaitu al-ba'id, al-munqati', al-qarib, al-munqati', al-mutajaddid, al-munahha bil hadir, al-muttassil bil hadir, al-mustamir, al-basit, al-muqarib dan juga asy-syuru'i. Okay, bagi al-hal mempunyai 3 aspek, iaitu al-adi, al-tajaddud, al-istimrari, manakala al-istiqbal mempunyai 4 aspek yang meliputi al-basit, al-qarib, al-ba'id dan juga al-istimrari. Okay, setiap aspek mempunyai sirah dia yang tersendiri. Okay, sebagai contoh, al-madi, al-ba'id, al-munqati' menggunakan sirah kana fa'ala. Okay, jadi kita tahu bila gunakan kana fa'ala, maka peristiwa itu berlaku pada masa lampau yang sangat lama. Okay, pada masa lalu yang sangat lama. Okay, kata bantu yang terdapat pada sirah yang seperti sahabat-sahabat semua lihat, seperti kana, qad, mazala, zillun, kada, dan sin, saufa. Kata bantu ini memainkan peranan dalam memberikan makna
bagi aspek itu sendiri. Untuk istiqbal saja. Untuk istiqbal akan menggunakan kata bantu sin atau saufa di awal perkataan ataupun di awal kata kerja, dan selebihnya kata bantu selebihnya itu hanya digunakan pada fi'il madi. Okay? Akan lebih membawa makna dalam fi'il madi. Bagi al-hal tidak menggunakan apa-apa kata bantu. Okay, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hanis. Hai. Okay, so sebentar tadi kita dah dengar Fiza dah macam-macam dia dah terangkan kan berkaitan dengan topik zamnu as-sarfi, zamnu an-nahwi dan sebagainya. Lepas tu Fiza juga dia ada sentuh sikit berkaitan dengan topik al-jumlah al-khabariyah al-musbitah. Saya punya topik pun yang akan dibincangkan pada hari ini pun sama juga berkaitan dengan jumlah al-khabariyah, cuma bukan al-musbitah. Okey, so kita terus masuk topik pada kita hari ini, iaitu jumlah al-khabariyah al-muakkidah. Okey, so sebelum saya terus masuk dengan lebih dalam lagi, kita kena tahu dulu jumlah khabariyah ni apa. Kalau tak tahu, pening lah, susah nak faham kan. Okay, saya yakin ada yang dah tahu, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Pada yang dah tahu tu kita tengok betul ke tak, kita kukuhkan balik. Kalau yang tak tahu tu kita tambahkan maklumat. Okey, so dalam bahasa Arab jumlah al-khabariyah ni dia ada definisi dalam bahasa Arab dia, iaitu dia punya ayat dia berbunyi macam ni lah. Ya al-jumlah allati tahtamilu as-sidq atau al-kizb. Yang maksud jumlah ataupun ayat sama ada betul ataupun salah. Ataupun senang ceritanya jumlah khabariyah ni dia menyampaikan maklumat sama ada betul ke ataupun salah ataupun dusta lah. Okey, so jumlah khabariyah ni ada 3 ya kawan-kawan. Okey, iaitu isbat, silap 3. Isbat, takkid dengan nafi. Okey, so isbat dah terangkan oleh Fiza, so saya akan terang lagi 2 lagi ni lah, iaitu muakkidah dengan nafi. Okay, kita tengok pada jumlah al-khabariyah al-muakkidah ni dulu. Okey, so apa itu jumlah khabariyah al-muakkidah? Senang cerita, nak bahasa mudahnya, tak payah nak pening-pening kepala. Jumlah khabariyah al-muakkidah ni ialah ayat penegasan. Ialah ayat pengukuhan. Tadi ayat musbitah tadi kita dengar, contohlah kita bagi Faza Muhammad. Dia tetap kan, ayat musbitah kan ayat tetap je. Faza Muhammad berjaya. Itu macam orang tu macam berjaya. So kita tambahlah muakkidah dia, ada waktu takkid dia mengatakan dia betul berjaya. Contohnya qad. Kita tambah partikel qad. Ada waktu qad dekat depan Faza tadi. Qad Faza Muhammad. So Muhammad betul berjaya. Muhammad telah berjaya. Betul, sungguh berjaya. Macam tu. Okay, so menurut buku Taman Hasan, dia bagi tahu memang terdapat beberapa adawat takkid lah. Okay, yang perlu kita letak dalam jumlah al-khabariyah ni, al-muakkidah ini. Antaranya lam, kita boleh letak inna wa ismuha ad-dhamir, kita boleh letak nun taukid kan. Tapi semuanya untuk pengetahuan semua, yang untuk lam dan inna ni dia kena letak sebelum fi'il. Yang nun tu dia letak selepas dia lah. Contohnya la yaf'alanna kan, la yasaddakunna, macam tu lah. Jadi dia yang penting letak nun dia di belakang. Okay, so saya ada bagi jadual nanti dekat sebelah slide tu kan, dekat slide tu saya ada bagi, nanti boleh tengok lah ya. Okay, so seterusnya ada satu perkara penting yang saya tak beritahu lagi. Apa dia? Okay, untuk membina jumlah khabariyah al-muakkidah menurut Taman Hasan, dia kata perlu menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama menggunakan kata kerja yang menunjukkan kali yang lepas, iaitu fi'il madi lah. Okey, satu lagi kata kerja yang menggunakan kala kini ataupun depan. Maksudnya fi'il mudhari' lah. Okey, so perlu menggunakan 2 rumus ni. Okey, so lepas ada dah guna rumus ni, bolehlah letak lam tadi, ada waktu takkid tadi, taukid tadi, kan letak kat depan dia inna ke, inna faza, qad faza dan sebagainya lah. Itu untuk menunjukkan penegasan. So saya harap semua dapat faham lah. Terima kasih. Okay, kawan-kawan, kita masuk pula topik kita yang berikutnya, iaitu al-jumlah al-khabariyah al-munfiyah.
yang mana ia bukan jenis yang ketiga daripada al-jumlah al-khabariyah. Okey, so apa dia jumlah khabariyah al-munfiyah ni kan? So jumlah khabariyah munfiyah ini ialah sesuatu perkataan ataupun perlambangan untuk menyatakan kita punya keingkaran ataupun penafian kita terhadap satu kenyataan. Yang mudahnya ayat larangan, ayat nafi, ayat ingkar. Itu ayat mudah dia lah kan. Sebagai contoh saya boleh bagi tadi kan, contoh Faza Muhammad kan. Muhammad telah berjaya. Macam mana kalau kita cakap dia tak berjaya? Nak cakap macam mana? So kita kena tambah partikel nafi, iaitu la yafuzu Muhammad tak berjaya. Ataupun contoh lain, kita cakap ana af'alu syai'an, ana afhamu syai'an, saya faham sesuatu. So kita boleh cakap ana lan ataupun ana lam afham syai'an, saya tak tahu sesuatu, saya tak tahu apa-apa, saya tak tahu sesuatu tu. Okey, so itu contoh ayat penafian. Okey, menurut buku Tamam Hassan, beliau mengatakan bahawa untuk membina ayat jumlah al-khabariyah al-munfiyah ini, beliau mengatakan perlu tahu dua perkara, iaitu pertama ada waktu nafi, yang kedua dia punya kata kerja yang digunakan, yang diletakkan sekali bersama dengan ada waktu nafi. So kita terangkan dulu, saya akan terangkan dulu apa dia ada waktu nafi. Saya akan beritahu apa dia, iaitu yang pertama sekali adalah laisa, contohnya lam, laisa tadi, lama, ma, lan. Itu contoh ada waktu nafi. Dan kata kerja yang digunakan, yang diletakkan bersebelahan dengan asalib nafi adalah wajib fa'il mudhari'. Okey, maksudnya lepas ada waktu nafi mesti fa'il mudhari'. Okey, fa'il mudhari' dia membawa, yang kita tahu dia color kini ataupun depan kan, tapi dia membawa makna apa yang lepas lah. Okey, kecuali ma dia boleh guna untuk fa'il mudhari', dia boleh guna juga untuk fa'il madi. Contoh ma fa'altu, ma jalastu, saya tak buat, saya tak duduk. Macam lah. Kalau la dia memang dia ada di dalam Quran, dia diguna untuk fa'il madi. Contohnya ayat Quran falaqatahamal aqabah kan. Tapi la tu dia kat sini dia bukan menunjukkan makna nafi, tapi menunjukkan makna doa lah. So boleh tengok dalam Al-Quran falaqatahamal aqabah, bahawa terjemahan bahawa pada doa. Okey, tapi walaupun dia gunakan iqtahama ni fa'il madi, okey, tapi dia tak menunjukkan dia tak menunjukkan makna kala lepas, tapi menunjukkan makna kala yang kini ataupun depan. So saya harap apa yang saya diterangkan dapat difahami oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk jumlah insyaiyah, yang mana tajuk ini amat popular daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Orang kata tajuk ini memang selalu yang dibahaskan oleh ulama-ulama bahasa Arab dengan ulama-ulama balaghah. Okey, pertama saya nak menyatakan, okey, jumlah insya ini adalah orang kata ayat insyaiyah. Okey, untuk pengertian insya ni, perkataan insya ni dari sudut bahasa adalah kata terbitan masdar. Dia diambil daripada kata kerja insya yang bermaksud mengadakan atau melaksanakan ataupun menciptakan. Okey, menurut Wan Zulkifli pada tahun 2015 dalam tesisnya yang bertajuk analisis uslub insyaiyah, beliau telah menyatakan dari sudut balaghah, iaitu insya ni ma la yahtamil as-sidqa wa la kaziban. Okey, bermaksud satu ungkapan ataupun percakapan yang tidak mengandungi kebenaran dan pendustaan pada zatnya, dan penuturnya pula tidak boleh dikatakan seorang yang benar atau pendusta. Okey, dia nak cakap sebenarnya untuk jumlah insyaiyah ni, dia sebuah ungkapan ataupun ayat, dia tidak mengandungi kebenaran ataupun pendustaan. Maksudnya ayat tersebut boleh dikatakan bukanlah benar dan bukanlah bohong, dan penutur dia juga
dikatakan bukanlah dikatakan seorang yang benar ataupun dusta. Macam tu. Okey. Okey, sebagaimana yang kita tahu, jumlah insyaiyah ni dia terbagi pada dua, iaitu insya talabi dengan ghairu talabi. Okey. Manakala pendapat Tam Hasan, dia mengatakan insya ni terbagi pada tiga, iaitu talabiyah, syartiyah dan ifsahah. Okey. Insya talabi. Okey, saya banyak menyentuh pada insya talabi ni sebab dalam buku Tam Hasan dia lebih orang kata menceritakan insya talabi berbanding pada insya ghairu talabi. Kira macam itulah. Okey, insya talabi ni dia adalah satu struktur yang menginginkan terjadinya sesuatu yang belum berlaku ketika perkataan itu diucapkan. Okey, contohlah sebagai gambaran, seseorang yang berkata, tulislah pelajaran. Kata-kata ini merupakan satu arahan untuk dilaksanakan. Tetapi, perbuatan menulis itu belum lagi berlaku ketika arahan itu diucapkan. Kerana ini orang yang diarahkan belum lagi menulis. Dia nak mengatakan ayat insya talabi ni dia memberi arahan. Contohnya tulis pelajaran. Tapi ayat ni dia tak nak pun perbuatan itu berlaku. Kiranya kalau si penulis itu orang kata menulis pelajaran, maksudnya dia telah melanggarlah peraturan insya talabi, sebab kiranya orang kata tak ada faedah lah berlaku. Kalau dia macam contoh bagi arahan, tolong tutup pintu tu. Tapi si pengarah dia tak nak benda tu berlaku. Dia sebenarnya tak nak, dia hanya bagi suruhan je. Jika individu tu dia telah menutup pintu, maksudnya dia dah melanggar orang kata jumlah insya talabi ni. Okey, insya talabi ni dia terbahagi kepada 5. Yang pertama, al-amar, iaitu suruhan. Yang kedua, an-nahi, larangan. Yang ketiga, al-istifham, pertanyaan. Yang keempat, tamanni, angan-angan. Dan an-nida ni seruan. Okey, macam mana kita nak tahu orang kata keyword untuk orang kata keyword al-amar ni? Kan kita nak tahu jenis-jenis dia ni kan, ayat-ayat jenis ni macam suruhan. Suruhan contoh ijlis ala kursi, contoh itu untuk ayat suruhan. Kalau larangan la yajlisu alal maktab, jangan kau duduk di atas bangku tersebut. Okey, kalau pertanyaan, so kita tengok keyword lah, ayat yang senang. Kaifa haluka, ma ismuka, macam tu. Okey, kalau taman ni angan-angan dia lebih kepada biasanya orang kata biasanya dalam penulisan Arab dia lebih menggunakan laita, angan-angan laita kan, macam contohnya atamanian, contohnya macam tu. Kalau ayat jenis anida ni kita nak tahu, contoh keyword dia guna ya Muhammad, ya ayyuha, ya Muhammad ijlis al kursi, macam tu. Okay. Sebentar tadi saya telah menyentuh contoh-contoh ayat untuk insya talabi ni. Okey, dia ada 5 jenis tadi. Saya dah orang kata dah bagi tahu macam mana kita nak mengenal ayat tersebut. Macam keyword-keyword dia kan. Okey, contoh tadi saya ada tersasul sikit yang untuk ayat la nafiyah ni. Orang kata contoh saya boleh bagi yang tadi. Contoh macam yang tadi tu. La yajlisu alal maktab. So kat situ orang kata dia dah tu dia bagi larangan. Jangan duduk di atas meja. Tapi bukan kursi tau. Tadi saya ada tersasul tadi tersebut kursi. Sebenarnya meja. Itu contoh ayat lah yang saya boleh bagi. Okay, manakala untuk insya ghairu talabi ni, dia saya akan ringkaskan sebab dia tak menyentuh sangatlah dekat dalam buku Tam Hasan ni. Dia adalah merupakan struktur yang tidak menginginkan berlakunya sesuatu perbuatan ketika lafaz ni diucapkan. Okey.
semua nak tahu kan contoh yang lafaz orang kata yang digunakan. Contohnya orang kata bentuk-bentuk dia mestilah dalam bentuk al-madah, al-zam, untuk pujian atau pujian. Al-unqud, al-qasam, iaitu sumpah, dan at-ta'ajub. Ta'ajub ni ayat yang berbau dengan kekaguman, dengan ar-ruja' dengan ar-rubah. Okey. Seterusnya, menurut Tam Hassan dalam bukunya, dia menyatakan jumlah insyaiyah ni sebenarnya dalam masa sekarang dengan akan datang, iaitu hal dengan istiqbal ni, terdapat 9 bentuk sebenarnya. 9 bentuk dan 9 makna lah di sini. Iaitu yang ada terdapat dalam buku tersebut, iaitu orang kata amar bisirah, al-amar billam, al-nahi, al-tahdid, at-tamanni, at-turaji, ad-du'a dan asyarat. Okey, akan tetapi menurut beliau, dia telah menyatakan dalam aspek madhi ni, iaitu masa lampau, dia tidak melarang pada dalam bentuk tersebut untuk menggunakan wazan fa'ala, kata kerja yang sentiasa yang digunakan secara berterusan. Dan kata kerja ni memang kita kata wazan tersebut dia memang amat popular yang digunakan daripada zaman dulu sampailah zaman moden sekarang ni, dan digunakan secara berterusan dalam hal istiqbal. Okey, kiranya saya nak bagi tahu kat sini bahawa Tam Hassan ni dia menyatakan penggunaan wazan fa'ala ni kepada empat jenis bentuk jumlah ayat. Empat jenis bentuk jumlah ayat ni, iaitu pertama tahdid, at-tamanni, at-turaji dengan ad-du'a. Okey, jika kita melihat gambar rajah berdasarkan slide yang saya bagi sebelum ni. Okey, Tam Hassan juga dia telah menyatakan dalam rajah tersebut menggunakan orang kata tiga-tiga wazan yang sangat masyhur lah digunakan oleh ulama-ulama ulama-ulama bahasa Arab dengan balaghah ni. Okey, contohnya saya menyatakan dia menggunakan wazan fa'ala dengan yaf'alu dengan af'al. Okey, kalau kita melihat di sini sebenarnya letakkan dalam slide yang berdasarkan daripada buku Tam Hassan ni. Tam Hassan ni dia menjelaskan dalam gambar rajah tersebut menggunakan tiga wazan yang terkenal lah, iaitu fa'ala, yaf'alu dengan af'al. So dekat sini pertama kita boleh tengok nauk jumlah kan. Nauk kiranya tiga-tiga wazan tu dia digunakan dalam jenis-jenis jumlah dalam bentuk ada 9 bentuk yang saya sebutkan tadilah. Okey, yang kalau kita tengok pada gambar rajah ni, contoh amar bisirah dengan amar billam ni, dia dalam kategori amar. Dia dalam kategori amar. Macam kita tahu, amar ni adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu pekerjaan oleh pihak tinggi kepada pihak yang rendah. Okey, bentuk-bentuk amar ni kita boleh nampak kan. Bentuk amar ni macam amar billam. Lepas tu bentuk amar ni biasanya dia datang dalam fi'il amar. Fi'il amar memang termasuk dalam isyak talabi lah. Yang saya menyatakan amar billam ni, dia datang dengan keadaan orang kata menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjukkan perintah melakukan dalam fi'il mudhari' yang dijazamkan lam amar. Lam amar. Okey, manakala untuk nahi ni adalah larangan meninggalkan perbuatan atau mencegah sesuatu perbuatan dari pihak atasan kepada pihak yang lebih rendah martabatnya. Okey, bentuk-bentuk kita tengok dalam nahi ni, dia menggunakan lafaz satu saja, iaitu la. Contohnya dia menggunakan nahi ni menggunakan wazan yaf'al, wazan yaf'al kan, la taf'al. Dekat sini kiranya fi'il mudhari' ni dia disertai dengan lafaz la yang berfungsi untuk melarang. Okey, contohnya buku Tam Hassan ni, dia perkataan dia adalah la taf'al. Okey, perkataan ni dia sentiasa digunakan dalam hal istiqbal lah, masa sekarang dengan masa akan datang, untuk zaman. Okey,
Yang ketiga adalah al-arad. Okey, al-arad ni seperti mana yang kita tahu, al-arad ni adalah menyeru dalam keadaan yang lembut ataupun berbau sindiran kat situ. Sebaliknya at-tahdid ni orang kata menyeru dalam keadaan yang agak tegas dan kasar. So kalau kat sini al-arad ni dia ada huruf-huruf dia. Contoh-contoh huruf dia adalah ala, amma, lau. Kalau tahdid ni dia ada huruf-huruf dia juga. Halla, alla, lau, lauma, laula, alla. Okay, fungsi huruf dia tu adalah digunakan sebagai teguran. Digunakan sebagai teguran. Okay, kalau kita tengok dekat rajah tersebut, dalam slide tersebut, ayat nak jumlah arad ni dia menggunakan wazan yaf'al. Contohnya ala taf'al. Manakala untuk at-tahdid menggunakan wazan fa'ala, iaitu ala fa'altu. Orang kata memang kedua-dua jenis jumlah ni dia memang digunakan dalam hal yang istiqbal. Orang kata dua-dua zaman tersebut lah. Kalau tamanni ni pula, dia lebih, tamanni ni pula tamanni pula dia adalah sesuatu keinginan tetapi yang mustahil. Kiranya sesuatu keinginan yang disukai tapi sukar untuk kita, mustahil lah untuk kita dapatkan. Mustahil benda tu akan berlaku macam tu. Kebiasaannya tamanni ni dia ada guna tiga lah, iaitu laita, lau dengan hal. Kebiasaannya kalau dalam buku bahasa Arab biasanya banyak kita akan jumpa dia menggunakan laita. Kita angan-angan yang mustahil yang kita yang kita ingini lah. Contohnya macam andai waktu muda kembali lagi, benda tu mustahil. Macam tu. Lagi satu contoh, andai seorang bodoh menjadi berilmu. Macam tu. Okey, biasanya tamanni ni dia datang dalam dua wazan. Wazan iaitu fa'ala dengan wazan yaf'al. Contoh kalau kita tengok, kalau wazan untuk tamanni ni, tamanni an, biasanya digunakan. Okey, manakala dalam bentuk wazan fa'ala menggunakan perkataan tamannaitu an. Okey, kita proceed kepada an-na' jumlah ad-du'a. Okey, ad-du'a ni dia yang ditunjukkan dalam gambar raja tersebut berdasarkan daripada buku Tamasan ni, dia menggunakan tiga wazan, iaitu fa'ala, yaf'al dengan if'al, dan dia bersertakan contoh lah. Contohnya adalah rahimahullah, yarhamullah dengan Allahumma arham. Dan di sini kalau kita tengok definisi untuk doa ni adalah suatu doa atau permintaan dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi martabatnya. Di sini kalau saya tengok pemahatan daripada beberapa rujukan atau termasuk tesis, kadang-kadang doa ni dia termasuk daripada golongan amal juga. Sebab orang kata suruhan ni kan, suruhan orang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada kita untuk kita ni berdoa, macam itulah. Lepas tu manakala untuk nak jumlah syarat ni, dia dikategorikan menggunakan dua wazan saja, bukan tiga wazan, dua wazan saja. Dia menggunakan dua wazan, orang kata untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' lah kalau kita tengok. So nanti saya akan terangkan untuk jumlah syarat ni macam mana ya. Okey, secara rumusannya berdasarkan gambar rajah daripada Tamahasan ni, dia telah menyatakan dalam perbahasannya. Okey, gambar rajah tersebut datang dengan tiga wazan yang berbeza dan masyhur, dan menggunakan wazan af'al pada makna masa akan datang dan sekarang, iaitu hal yang istiqbal, ke atas pembinaan jenis jumlah yang berbentuk iaitu amr siwa dengan ad-du'a. Okey, manakala menggunakan wazan yaf'al pada orang kata pada zaman hal dengan istiqbal ni, ke atas pembinaan jenis jumlah berbentuk al-warad, nahi, amr billam, at-tamanni, at-turajji, ad-du'a dan asyarat. Dan akhir sekali rumusan tersebut menggunakan fa'ala kepada ke atas hal dengan istiqbal dalam pembinaan jenis jumlah
التمني، تحديد الترجي، الدعاء dengan isyarat. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan sedikit tentang jumlah syarat yang mana sebagaimana yang kita tahu sebelum ini, jumlah syarat ini adalah jumlah ayat yang lengkap dan kompleks. Dia merangkumi 2 ayat yang didahului oleh adat syarat ataupun instrumen lah kan. Orang kata jumlah tersebut dia terdapat ayat pertama dan keduanya adalah ayat jumlah jawab syarat, macam tu. Okey, contoh yang saya boleh bagi tahu, yang boleh bagi gambaran lah. Contohnya intajat tahid fi darsi tanjah fil imtihan. Okey, macam mana kita nak tahu dalam ayat tersebut jumlah syarat? Okey, pertama dia ada in tu adalah adat ataupun instrumen. Tajak tahid dengan tanjah tu adalah fi'il syarat. Yang fi'il syarat yang orang kata didahului dengan fi'il mudhari'. Kiranya fungsi adat syarat ni adalah untuk menjazamkan fi'il mudhari' tersebut yang mana saya bagi tahu tadi lah. So macam mana kita nak kenal in tajak tahid fi dars ni adalah ayat pertama, dan orang kata untuk menjawab jumlah syarat tersebut adalah tanjah fil imtihan, macam tu. Okey, contoh-contoh yang saya boleh bagi untuk adat syarat adalah mata, man, anna, man, in, mata, macam tu. Okey, sebaliknya Taman Hassan dia telah bagi tahu dalam buku tersebut bukan hanya menggunakan orang kata wazan yaf'al, tetapi boleh menggunakan wazan fa'ala juga. Okay, macam saya ada bagi tahu gambar raja tersebut, dia ada terdapat ada nauk kan, nauk syarat dia menggunakan wazan fa'ala dengan yaf'al juga. Okay, contohnya yang saya boleh bagi dekat sini, orang kata wazan tersebut mestilah didatangi dalam orang kata zaman haling istiqbal lah, macam tu. Contohnya in qama zaid al-an kumtu, dan in yaqim zaid al-an akma. Kat situ pada ayat tersebut kita boleh mengenali di mana orang kata mana perkataan adat syarat dengan fi'il syarat tersebut. Contoh ayat tersebut dah dikeluarkan, in tu adalah adat syarat. Koma dengan yakim tu adalah fi'il syarat, yang mana fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Okey, itu sahaja daripada saya, dan saya menyerahkan kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Emilia Adrina binti Roslan. So saya akan meneruskan berkenaan dengan jihad. Okey, apa itu jihad? Jihad ni dia merupakan satu perkara yang hendak mengkhususkan makna fi'il dari sudut makna yang menunjukkan ianya adalah zaman atau hadas. So jihad ni dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu jihad zamani, yang kedua jihad yang nak mengkhususkan makna hadas, iaitu bagaimana fi'il itu berlaku, dan yang ketiga jihad yang diperlukan untuk mengkhususkan makna fi'il tersebut dari sudut makna fi'il itu adalah isnad atau sandaran fi'il pada musnad ilaih. So kita masuk yang pertama, iaitu jihad zamani. Jihad ni dia merupakan aspek yang terdiri daripada zorof zaman, yang mana ia merupakan salah satu alat untuk mengkhususkan pada makna fi'il tersebut secara khusus. Antara peranan zorof adalah untuk mentaksis atau mendetailkan dengan mengetengahkan atau membawa makna dalalah dari sudut peletakan masa ke atas sesuatu peristiwa hadas tersebut. So peranan zorof yang kedua adalah dia nak mengkhususkan makna fi'il tersebut dengan menghantar makna dari sudut gabungan masa di antara dua hadas, yakni dua fi'il tersebutlah. So kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ni dia nak menerangkan berkenaan dengan makna dari sudut peletakan waktu pada hadas tersebut, seperti kalimah al-an yang bercantum dengan fi'il. Contohnya contoh dia imshi ila baitikal al-an.
So kalimah al-an tu adalah hadas. Dan fi'il tu adalah imshi. Dia nak bercantum. So yang kedua ni kita tengok. Pada makna dari sudut gabungan atau cantuman zorof seperti kalimah mata yang mana ia digunakan pada dua hadas. Contohnya, mata takum akum. Apabila dia kaitkan dengan perkataan mata iaitu zorof, maka taksisnya itu adalah kepada dua hadas yakni akum dan takum. Faham? So, maksud dia nak kata kat sini, jika memerlukan makna fi'il tersebut berlandaskan pada makna sama ada menjadi zaman atau hadas, makna fi'il tersebut ia mesti berkait dengan zorof atau bergantung dengan zorof. Faham tak? So kita masuk yang kedua, iaitu jihah yang nak mengkhususkan makna hadas ke atas isu fi'il tersebut. Salah satunya dengan dikaitkan dan didatangkan unsur-unsur sorfi pada wazan fi'il tersebut. So, kaedah sorfiah ni lah yang dia nak mengkhususkan makna fi'il tersebut. Contohnya, dia nak kata kat sini muta'addi yang mana ia merupakan jihah yang membawa kepada makna hadas itu supaya boleh merentasi akan maf'ul. Contohnya, aku pukul akan Zaid. So, memukul atau perbuatan memukul tu adalah hadas. Dia dijadikan makna hadas kerana dia nak merujuk kepada jihah sorfiah yang muta'addikan dia tadi. So, makna hadas itulah yang terjadi pada fi'il tersebut kerana unsur sorfiah. So, jika tiada unsur sorfiah itulah, makna tersebut tidak akan menjadi sebagai makna hadas pada makna fi'il tu. So, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ni adalah jihah yang diperlukan untuk mengkhususkan makna fi'il tersebut dari sudut makna fi'il itu adalah isnad atau sandaran fi'il pada musnad ilaih. Jadi, jihah tersebut adalah jihah alaqah maknawiyah. Okey, apa itu jihah alaqah maknawiyah? Jihah alaqah maknawiyah ni dia merupakan makna yang mengikat pada makna fi'il dari sudut musnad dan musnad ilaih, iaitu dia terkait antara satu sama lain. Antaranya seperti at-taqwiyah yang mana dia merupakan satu jihah alaqah maknawiyah yang dia mengaitkan fi'il dengan fa'il serta masdar yang dijadikan sebagai maf'ul mutlaq. So jihah itu jihah at-taqwiyah itulah sebab ada dialah yang terjadinya fi'il itu bersama fa'ilnya serta masdar dalam bentuk isnad. Faham tak? So contohnya kita tengok qumtu qiyaman. Okay, saya harap semua dapat faham apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi, dan apa yang dapat disimpulkan dekat sini ada 7 poin. Okay, so saya 7 poin tu saya dah letak kat dalam slide, just baca je. Okay, saya akan bagi tempat saja, iaitu yang pertama, menurut Taman Hassan dalam buku beliau menjelaskan bahawa jumlah khabariyah isbat, nafi, takkid beserta dengan jumlah istifham daripada jumlah ismiyah ini menggunakan jumlah, menggunakan kata kerja fa'ala yang menunjukkan kala lepas dan menggunakan fa'il mudhari' iaitu yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu yang menggunakan kala kini ataupun depan. Okey, kalau untuk jumlah ayat Arab lain dia tak ada guna fa'il madi ni. Dia hanya menggunakan kata kerja yang menunjukkan fa'il madi sahaja. Fa'il mudhari' sahaja, iaitu menunjukkan kala kini dan depan.
Okey, kalau untuk uslub nafi pula, okey, uslub nafi ni dia ada yang khabar punya, ada untuk perkabaran punya, ada untuk istifham punya, untuk tanya punya. Okey, dia gunakan bentuk yaf'ulu. Okey, dia menggunakan kata kerja yang kala kini yang depan, tapi makna dia menunjukkan kala yang lepas. Okey, untuk tasib pula macam at-takhsis, at-tamanni, at-tarji, doa, syarat, dia menggunakan fa'ala iaitu kata kerja kata kerja yang lepas, kala lepas, tapi makna itu menunjukkan kala kini ataupun depan. Okay, so itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, ungkapan iaitu jihah ini, aspek ini dia didatangi dengan penanda-penanda huruf. Tak kisahlah dia bertanda huruf dan nawasih kepada kata kerja dah. Contohnya qad, sin, saufa, lam, mim, taukid dan sebagainya. So kesemua ini mempunyai unsur-unsur yang memberi manfaat kepada jihah itu untuk menentukan makna kala. Okey, so sekian itu saja daripada saya. Saya harap semua dapat memahami apa yang dibincangkan pada hari ini. So sekian. Assalamualaikum.